Okey, apa khabar semua? Okey, hari ini ya kita akan berkongsi ya tips-tips peperiksaan dan juga melihat contoh soalan dan teknik menjawab soalan kertas 1 Bahasa Melayu SPM. Baiklah, sebelum saya mula, kita um, tengok ya sebenarnya kertas Bahasa Melayu ni, kertas 1103, hari ini merupakan hari pertamalah pembelajaran kita. Jadi saya, Cikgu Tan ya, akan berkongsi sedikit tentang kertas 110 ni. Okey. Ah, Baiklah, adakah pelajar sudah bersedia tak? Okey, kalau sudah bersedia, kita boleh mula ya. So, pertama kita akan tengok contoh soalan lah. Okey, dan berkongsi sedikit tips dengan pelajar-pelajar dan macam mana kita nak menjawab soalan kertas 1. Baiklah, dekat sini, okey, adik-adik boleh nampak tak? Okey, sini kita dapat lihat ya. Nah, kertas peperiksaan ini, okey, bila kita menjawab, kita harus memenuhilah dan menepati kehendak arahan soalan ya. Jadi dalam kertas peperiksaan ini kita kena baca soalan betul-betul sebelum mula menjawab. Jadi jangan tergesa-gesa ya. Ah, ah, Dalam kertas soalan, okey, kita kena membaca, lepas tu menghayati soalan tersebut, menganalisis kehendak soalan betul-betul. Apa yang soalan tu nak? Jangan terus buat karangannya. Jadi kita boleh buat satu rangka karangan dulu kalau boleh. Dan kita harus memastikanlah kita mempunyai isi-isi penting yang cukup. Jadi tujuan buat rangka karangan ni sebenarnya kita bolehlah tulis apakah isi-isi penting untuk menjawab soalan tersebut. Okey. Jadi nanti kita akan lihat ya isi-isi penting untuk soalan-soalan karangan. Jadi dekat sini lepas kita ada isi-isi penting tu, kita kena mempunyai idea yang tersusun lah. Susun isi-isi penting tu, yang mana penting tu kita dahulukan. Lepas tu isi yang kurang penting tu kita kemudiankan. Okey, ada apa-apa soalan tak? Pelajar-pelajar buat sementara ni. Okey, kalau tak ada soalan, kita akan teruskan ya. Jadi setiap perenggan tu, kita mesti memastikanlah perenggan yang padu ya dengan isi. Mampat dengan isi, ada huraian, termasuk contoh yang sesuai. Okey. Jadi bila kita guna kosakata tu, kita harus ikut laras bahasa yang betul lah. Pilihan kata kita, istilah kata kita mesti betul. Dan jangan lupa ya, ejaan dan tanda baca juga kita mesti berhati-hati. Guna ejaan dan tanda baca yang betul. Jadi kita kena menyimaklah
betul atau tidak ejaan dan tanda baca yang kita gunakan. Boleh? Okey, jadi karangan berpandu yang cemerlang biasanya mempunyai syarat-syarat yang berikut. Kalau adik bila menulis karangan, ah, adik ada tak isi-isi penting yang tersusun? Ada tak huraian dan contoh yang sesuai dalam karangan adik? Okey, jadi semua ni tip lah, kita akan tengok ya, sini. Okey. Karangan yang lengkap dengan isi penting. Okey, kalau ada isi penting tetapi susunan dia tidak teratur. Okey. Ah, Kadang-kadang bila susunan tu tidak teratur, ia akan menyebabkan gaya dan pengolahan kurang lancar. Okey, jadi tujuan kita buat rangka karangan ni sebenarnya pelajar-pelajar boleh mengarang dengan lebih lancar. Okey, so dengan ni ia akan bila pengolahan tu kalau tak ada rangka, dia kurang lancar, akan menyebabkanlah markah tidak dapat diberi pada peringkat cemerlang. Jadi mungkin markahnya kurang, okey. Jadi kadang-kadang, pelajar dapat markah yang cemerlang, okey, sebab karangan tu menepati tema. Betul tak? Ah, dan tanda baca semua betul, tepat dan ada juga, pelajar yang karangannya kurang memuaskan. Okey, mungkin tak menepati temalah, bahan ransangan ataupun isi penting dia tak cukup. Kalau isi penting tu tak cukup, idea kurang, jadi markah pun kuranglah. Okey. Kalau banyak ejaan, okey, kesalahan ejaan yang sangat ketara tu, ia akan menyebabkan, markah, okey, akan kuranglah. Jadi penggunaan kosakata tu, um, kadang-kadang bila nampak tu terhad, jadi markah pun kurang memuaskan. Okey, jadi kena ingat ya, ah, dalam ni karangan dia mungkin isi penting dia cukup tetapi susunan mesti teratur ya. Karangan yang bagus tu susunan mesti teratur, jadi markah yang diberi pun cemerlang. Okey, penggunaan kosakata pun kalau boleh mesti luas ya. Jadi kosakata yang tepat tu, okey, amat memuaskanlah dari segi persembahan dan kelancaran. Okey, jadi harap-harap pelajar dapat ingatlah ya tip ni. Ya, jadi sini ya, jadi kita kena pastilah arahan dan kehendak soalan. Faham betul? Betul analisis soalan tu dulu baru mula buat karangan atau rangka karangan. Baiklah. Jadi adik-adik ada tak mengenal pasti arahan dan kehendak soalan atau buat rangka karangan sebelum tulis karangan? Okey. Jadi semua ni penting ya. Tip peperiksaan ni. Jadi mengapa kita harus baca betul-betul? Baca arahan. Kadang-kadang kita tergesa-gesa menjawab soalan tetapi jawapannya tak tepat. Ya, jadi baca arahan dengan jelas dan teliti. Pastikan adik-adik kenal pasti isu dan fokus soalan.
Lepas tu barulah adik-adik merangkakan pendahuluan, isi-isi dan penutup. Kadang-kadang kita fikir, oh kita nak tulis ni. Tapi ramai calon gagal menjawab mengikut kehendak soalan. Soalan dia tanya lain, benda yang dijawab tu lain pula. Ya, jadi berhati-hati ya. Isi-isi mestilah tepat. Okey, jadi isi-isi tu tepat, penutup dan kesimpulannya pun berilah pandangan dan pendapat anda ikut tema soalan. Ataupun kadang-kadang kita boleh selitkan peribahasa yang sesuai, ya. Atau mungkin beri cadanganlah tentang tema tersebut, ya. Jadi semua ni okey, kita kena baca dulu arahan dan soalan. Jadi apa dalam pendahuluan kita, isi kita, penutup kita semua akan tepat. Ya. Jadi tak sia-sialah jawapan kita nanti tu, ya. Okey. Ada apa-apa soalan tak sebelum kita teruskan sesi kita ni? Jadi kita kena tengok ya fokus soalannya. Jadi fokus tu kalau tema dia perpaduan, jadi kita kena tulislah tentang perpaduan, macam kira cara memupuk perpaduan. Kalau cara memupuk perpaduan, kita janganlah tulis benda lain, ya. Baiklah. Kita lihat ya. Contoh soalan. Tadi kita dah katakan kita kena tengok apa isu dan fokus soalan. Baca betul-betul soalan. Okey, jadi kat sini ada satu contoh. Okey, adik-adik cuba lihat dan baca soalan kat sini. Okey, ini adalah satu contoh. Kadang-kadang karangan tu tema dia lain. Tapi untuk pembelajaran kita hari ini, kita akan lihat soalan kat sini, contoh soalan. Okey, baca dulu apakah isu untuk soalan ini. Apakah yang sepatutnya kita tulis? Fokus soalan ni. Cuba adik teka. Okey, saya bagi 1 minit ya. Adik baca soalan betul-betul. Lepas tu cuba tulis apakah isi-isi penting yang sesuai untuk menjawab soalan ini. Okey, jadi adik-adik sudah baca tak? Okey. Dalam soalan ni, okey, huraikan pendapat anda tentang langkah-langkah menjaga keselamatan di jalan raya. Jadi apa isu dan fokus untuk soalan ni? Langkah-langkah menjaga keselamatan di jalan raya. Okey, jadi katakanlah huraian tu panjangnya dalam 200 hingga 250 patah perkataan, ya. Dan kadang-kadang huraian tu kita tulis dalam 150 hingga 200 patah perkataan. Jadi kena baca arahan betul-betul lah. Okey. Dalam soalan ni, apakah jawapan adik-adik? Ya.
Okey, langkah-langkah menjaga keselamatan di jalan raya. Jadi keselamatan di jalan raya tu sangat penting, betul tak? Ah, so bagaimana kita boleh menjaga keselamatan di jalan raya? Okey, kalau soalan ni, okey, ah, tertera pada kertas soalan peperiksaan, apakah jawapan yang akan pelajar berikan? Jadi, ah, kadang-kadang kan langkah-langkah menjaga keselamatan di jalan raya ni banyak juga ya. Okey, jadi keselamatan di jalan raya ni kita harus memastikanlah keadaan kenderaan kita sentiasa dalam keadaan yang baik. Betul tak? Pernah tak adik-adik baca, surat khabar, okey, kadang-kadang, komponen-komponen kereta tu seperti brek, dan tayar tu tak berfungsi dengan baik. Jadi kalau komponen tu tak berfungsi dengan baik macam brek, okey, ia akan membahayakan, orang ramai. Betul tak? Jadi kita harus memastikan, kenderaan kita sentiasa berfungsi dalam keadaan baiklah. Jaga keselamatan, orang ramai di jalan raya. Okey, jadi orang ramai juga harus mematuhilah undang-undang jalan raya, betul tak? Adakah pelajar-pelajar mematuhi undang-undang jalan raya? Ah, jadi penyelenggaraan kenderaan, penguatkuasaan undang-undang. Okey. Kadang-kadang kan kita harus, mengelakkan diri jugalah daripada perbuatan berbahaya. Adik-adik pernah tak nampak orang main dekat jalan raya? Main bola ke, tenang bola, okey, main bola sepak dekat jalan raya. Ah, Apakah akan berlaku bila bola tu tergolek? Ah, Mereka akan pergi ambil kan? Jadi, bermain bola di tepi jalan tu amat membahayakan, ya. Jadi perkara macam ni lah kita harus, elaklah daripada berlaku, ya. Apa lagi? Apakah langkah-langkah yang kita boleh guna untuk menjaga keselamatan di jalan raya? Kenderaan mesti berfungsi dengan baik. Okey, penguasaan undang-undang, apa lagi? Okey, ah, kalau kita tunggang motosikal, kita harus tak pakai topi keledar? Pernah nampak kan kadang-kadang, ada orang juga tak pakai topi keledar. Jadi semua pihak sebenarnya lah, ah, harus bekerjasama. Okey, penguatkuasaan undang-undang tu memang betul. Semua pihak sepatutnya bekerjasama. Jadi kadang-kadang dalam jawapan kita, kita bolehlah selitkan, peribahasa. Semua pihak harus bekerjasama, bagai aur dengan tebing. Contohnya lah, ya, dalam jawapan kita lah. Betul tak? So, bagai aur dengan tebing bekerjasama. Menjaga keselamatan di jalan raya. Pakai topi keledar. Sebenarnya untuk kebaikan diri sendiri juga. Betul tak? Untuk orang yang tunggang motosikal tu amat berbahayalah kalau tunggang motosikal. Apa jadi kalau kemalangan berlaku? Kalau tak pakai topi keledar. Ah, Betul tak? Jadi kalau kita pakai topi keledar tu, kita ah, adalah lebih baik kan? Daripada tak pakai topi keledar.
kalau apa-apa terjadi. Jadi semua harus bekerjasamalah mengenai isu ini ya, isu kemalangan jalan raya. Kalau kemalangan jalan raya, orang dapat topik geledah, hai, susahlah nanti kan, betul tak? Okey. So mungkin adik-adik ada lagi cadangannya untuk langkah-langkah menjaga keselamatan di jalan raya. Jadi adik-adik susunlah yang mana yang lebih penting ah. Jadi semua ni harap-harap adik-adik bolehlah nanti cuba ya kertas-kertas soalan dan cuba tulislah. Okey. Dan kat sini kita lihat ya contoh yang ini pula. Okey. Sebenarnya banyak praktis tu bagus ya untuk adik-adik. Sebenarnya adik-adik dapat belajar juga ya. Dalam slide kat sini. Huraikan pendapat anda. Jadi huraian anda tu kalau dalam 150 hingga 200 patah perkataan. Okey. Apakah ciri-ciri sebuah pusat sumber sekolah yang baik? Jadi soalan ni, kira soalan rangsangan ni adalah satu contoh soalan rangsangan. Okey. Apakah pendapat anda? Okey. Jadi huraikan pendapat anda tentang ciri-ciri sebuah pusat sumber sekolah yang baik. Baca betul-betul soalan kat sini ya. Jadi pusat sumber sekolah yang baik. Ciri-ciri. Jadi kat sini kita kena tulis ya. Antara ciri-ciri sebuah pusat sumber sekolah yang baik pada pendapat adik-adik lah. Adik-adik belajar kat sekolah kan. Jadi apakah ciri-ciri sebuah pusat sumber sekolah yang baik? Jadi kalau pusat sumber kita terletak di lokasi yang strategik. Ya. Lokasi tu taklah sangat tinggi ya, susah kita nak naik tangga bertingkat-tingkat. Terletak di tempat yang strategik. Maksudnya dia mudah diakses lah oleh pelajar dan guru sebenarnya, dan suasananya pun kondusif. Jadi ini merupakan satu ciri-ciri lah sebuah pusat sumber sekolah. Suasananya kondusif. Kondusif untuk pembelajaran. Betul tak? Jadi dalam suasana yang kondusif ni mungkin kita boleh huraikan ya. Kita boleh kata tempat pembelajarannya luas ya. Antara suasana kondusif ni mungkin berhawa dingin ya. Jadi pusat sumber sekolah ni kalau suasananya kondusif untuk pembelajaran, lebih ramai pelajar akan pergi ke pusat sumber sekolah untuk belajar. Betul tak? Jadi dia punya susun atur kerusi pun selesa ya. Lokasi dia strategis, senang nak pergi. Okey, mungkin naik tingkat 1. Jadi inilah ciri-ciri sebuah pusat sumber sekolah yang baik. Ya. Lokasi dia mesti strategik. Kalau jauh sangat tu susahlah orang nak pergi. Kalau tak berhawa dingin pun, panas ke, meja tu tak tersusun ke, rosak ke, kondusif tak macam ni? Tak kondusif, betul tak? Jadi suasana mesti kondusif lah kalau orang nak belajar ya. Kita guna pusat sumber sekolah tersebut. Baiklah. Apakah lagi ciri-ciri sebuah pusat sumber sekolah yang baik?
Ah, kita kita pergi sekolah, kita pergi ke pusat sumber sekolah, apakah ciri-ciri yang kita rasa merupakan ciri-ciri yang baik untuk pusat sumber sekolah? Ah, satu lagi ya, pusat sumber sekolah yang baik tu akan mengadakanlah pelbagai kemudahan dan aktiviti. Kadang-kadang aktiviti itu uh, pelajar-pelajar tak tahu. Jadi kita harus menghebahkan kemudahan dan perkhidmatan di pusat sumber. Sebenarnya perkhidmatan tu penting untuk pelajar-pelajar ya. Komputer ke atau bahan bacaan ya yang pelbagai ya. Dan kadang-kadang sekolah tu mungkin ada capahan internet ya. Mereka boleh guna untuk pembelajaran dan harus menghebahkanlah kemudahan ni dan perkhidmatan yang ada di pusat sumber ni. Ya. Ciri-ciri sebuah pusat sumber sekolah yang baik. Ya, beritahu pelajar-pelajar. Ya, perkhidmatan ni boleh digunakan. Ya, mungkin kita boleh guna medium lah. Medium seperti poster untuk memberitahu pelajar. Okay, mungkin kita boleh menempah poster. Ah, hmm, dan kadang-kadang kita guna laman web pun boleh. Ya, laman web pun kita boleh guna untuk menghebahkan kemudahan dan perkhidmatan yang ada di pusat sumber ni. Betul tak? Apa lagi cara kita boleh guna untuk menghebahkan kemudahan dan perkhidmatan di pusat sumber? Selain daripada poster, selain daripada laman web, apa lagi? Okey, majalah sekolah pun boleh. Ya. Jadi kita boleh huraikanlah macam mana kita nak menghebahkan kemudahan dan perkhidmatan di pusat sumber. Jadi dalam soalan ni ya, ciri-ciri sebuah pusat sumber sekolah yang baik. Jadi inilah isi-isi penting ya. So bila ada isi penting, kita kena huraikanlah. Ya. Dan selitkanlah peribahasa kalau boleh. Ya, bagai au dengan tebing ke ah, ah, dan huraian isi ya, bagi contoh untuk isi-isi penting. Boleh? Okey. Ada apa-apa soalan tak adik-adik? Semua semua boleh faham ya? Okey. Jadi kita lihat ya. Apa pula dengan ni? Huraikan pendapat anda. Soalan ni, huraikan pendapat anda tentang usaha-usaha untuk memajukan sektor pelancongan negara kita. Penting tak sektor pelancongan negara kita? Jadi kadang-kadang soalan tu dia boleh tanya ya, apakah pendapat anda tentang usaha-usaha untuk memajukan sektor pelancongan negara kita? Ya, macam mana kita nak memajukan sektor pelancongan? Okey, pada pendapat adik-adik. So, dalam soalan ni kan, isu dan fokus kita kena tengok ya. Isu dan fokus ni usaha-usaha untuk memajukan sektor pelancongan negara kita. Jadi, kita kena fahamlah. Apakah kehendak soalan dulu? Lepas tu, isi-isi penting dia, usaha-usaha untuk memajukan sektor pelancongan. Banyak ya. Jadi kadang-kadang kita harus menambah juga kemudahan. Kemudahan pengangkutan dan perhubungan, betul tak? Menambah kemudahan
untuk memajukan sektor pelancongan negara kita, ya, atau mewatakkan atau mengisytiharkan kawasan pelancongan baru pun boleh, antara isi-isilah. Kadang-kadang ada destinasi-destinasi yang menarik di negara kita yang baru, kita boleh mewatakkan kawasan pelancongan yang baru. Ya, kemudahan infrastruktur, meningkatkan prasarana, jadi meningkatkan mungkin jumlah tempat penginapan. Ya, kalau kita nak memajukan sektor pelancongan negara kita, tempat penginapan tu mesti cukup juga, betul tak? Kalau tak ada tempat penginapan, okey, susahlah. Macam mana nak memajukan sektor pelancongan negara kita? Jadi, kita harus meningkatkan jumlah tempat-tempat penginapan. Kita boleh huraikanlah tempat penginapan seperti apa? Ya, seperti hotel. Okey. Jadi mungkin kita boleh ada lebih banyak hotel 5 bintang ke? Memperbanyakkan pembinaan hotel 5 bintang, ya. Jadi mungkin dengan kadar yang berpatutan. Jadi lebih ramai pelancong boleh datang, ya, dan memajukan sektor pelancongan negara kita, ya. Mungkin. Jadi banyak usaha-usaha, kita boleh fikir ya, apakah usaha-usaha untuk memajukan sektor pelancongan negara kita. Ya, jadi banyaklah buat latihan ya. So jadi kita berkongsi sedikit tip-tip kat sini. Jadi mungkin adik-adik ada juga pendapat adik. Apakah isi-isi yang adik ya nak letak untuk ni usaha memajukan sektor pelancongan. Okey. Mungkin kita boleh kata mempromosikan produk pelancongan. Mengadakan lebih banyak promosi untuk menjelaskan aktiviti pelancongan yang diadakan di negara kita. Mungkin pelancong luar negara tak tahu. Jadi kita mempromosikan produk pelancongan kita, mengadakan lebih banyak promosi. Ya. Jadi antara kawasan pelancongan tu kadang-kadang kan kalau kita nak memajukan sektor pelancongan, kita harus memastikan ya tempat pelancongan kita tu bersih juga ya. Bersih dan diselenggarakan dengan baik. Ya. Kalau tak bersih dan tak diselengga dengan baik, mungkin pelancong tak akan datang ke negara kita. Betul tak? Kalau tempat tu sangat kotor, banyak sampah sarap, ya. Adik nak pergi tak tempat tersebut? So itu mungkin satu usahalah untuk memajukan sektor pelancongan negara kita. Ya. Memastikan tempat tu diselengga dengan baik, tempat tu bersih, ya. Jadi kawasan pelancongan sentiasa bersih, ya, akan kita dapatlah lebih banyak pelanconglah datang ke tempat tersebut ya. Okey. Apa lagi? Usaha memajukan sektor pelancongan negara kita. Kita mempromosikan produk pelancongan. Okey. Apa lagi? Kita boleh ada carnival. Kalau kita nak mempromosi produk pelancongan atau kawasan pelancongan, ya, kita mungkin boleh adakan carnival. Ya. Carnival pelancongan lah. Carnival pelancongan kita sibarkan di seluruh pelosok dunia. Betul tak? Ya. So mempromosikan produk pelancongan ni, kita boleh adakan carnival. Carnival pelancongan. Jadi kita huraikan ya, huraikan
bagaimana kita nak mempromosikan produk pelancongan. Isi itu sudah ada, ya. Lepas tu huraikan. Kanal pelancongan, kita boleh guna laman web juga untuk mempromosikan produk pelancongan. Okey. Jadi promosikanlah di seluruh dunia. Jadi orang akan tahulah, orang dari Dubai ke Arab Saudi tu, kalau diorang tahu tu, mungkin mereka akan berminat untuk datanglah. Ya. Jadi banyak cara, ya, kita boleh guna untuk memajukan sektor pelancongan negara kita. Ya. Jadi apa pendapat adik-adik? Ya. Banyak usaha untuk memajukan sektor pelancongan negara kita, betul tak? Ya. Jadi adik-adik boleh fikirlah apa lagi, ya, usaha-usaha untuk memajukan sektor pelancongan negara kita. Ya. Baiklah. Ada apa-apa soalan pada adik-adik tak? So, perlu ingat ya, bila adik-adik buat karangan ni, kena buat rangka karangan lah. Ya. Rangka karangan adik-adik mesti ada pendahuluan. Okey. Apa yang adik-adik akan tulis untuk isi-isi? Idea utama. Ya. Isi-isi, lepas tu isi bahan 1 ke, isi bahan 2, ya. Lepas tu kesimpulan. Ya. So jangan lupa, ya, tip-tip ni. Okey, jadi kalau adik-adik tak ada soalan, okey. Okey, satu lagi contoh soalan rangsangannya. Dekat sinilah. Huraikan pendapat anda lah tentang usaha-usaha memupuk semangat kejiranan. Ya, adakah semangat kejiranan tu penting? Okey. Jadi soalan rangsangan lah. Semangat kejiranan ni sebenarnya sangat penting, ya. Ya, jadi apakah pendapat anda lah tentang usaha-usaha memupuk semangat kejiranan? Okey. Jadi dalam soalan ni kita kenalah apakah isu dan fokus. Ya, isu dan fokus kat sini usaha-usaha memupuk semangat kejiranan. Betul tak? Ya. Apakah usaha-usaha yang kita boleh lakukan untuk memupuk semangat kejiranan sebenarnya dalam kalangan masyarakat di Malaysia? Pada pendapat adik-adik? Okey, jadi dalam soalan ni, pendahuluan, bila kita ada isi, katakanlah isi ni menjalankan aktiviti gotong royong antara satu usaha. Ya, jadi bila kita guna isi ni, apakah huraian yang akan adik letak? Jadi mesti ada huraiannya. Bila ada huraian, lepas tu kita letak contoh sekali lah. Ya, jadi semua ni sangat penting, ya. Mesti ada huraian, mesti ada contoh. Isi dia saja tak cukup. Ya, jadi karangan mesti menepatilah tema, ya, dan isi mesti cukup, mesti ada huraian, mesti ada contoh, dan kalau boleh tolong selitkanlah dengan ungkapan yang menarik. Adik boleh gunalah kosakata yang luas, ya, selitkan peribahasa ke, dan jangan lupa, ya,
kena semak baliklah. Pastikan tiada kesalahan ejaan yang ketara. Ya. Kadang-kadang bahasa tu kurang gramatis. Kurang gramatis ni boleh berlaku dari segi ayat, ya, atau dari segi kata, ya. Jadi banyaklah membaca, ya, untuk dapat idea. Kadang-kadang idea tu kurang relevan, ya. Atau tak cukup idea tu. Okey, atau tidak menepati tema bahan ransangan. Okey, jadi ni soalan ransangan ni, jadi banyakkan membaca, ya. Dalam bila unsur bahasa ni kan, kadang-kadang kurang variasi pun kadang-kadang boleh berlaku, ya. Maka pun kuranglah dalam kes macam ni. Jadi banyaklah membaca dan menghayati, ya, soalan dulu, ya, menghayati soalan, lepas tu tulis isi-isi penting. Jadi isi penting kat sini menjalankan aktiviti gotong royong. Okey, jadi isi penting dah diberilah dalam sesi pembelajaran kita, ya. Ah, Mengapa kita harus menjalankan aktiviti gotong royong? Macam mana ia boleh memupuk semangat kejiranan? Okay. Jadi bila kita kata selitkan peribahasa ke yang mungkin ayat-ayat yang kreatif, ya, atau ungkapan yang kreatif. Contohnya kita boleh selitkan macam jiran sepakat membawa berkat, ya, dalam karangan kita. Betul tak? Jiran sepakat membawa berkat. Kalau kita sepakat, okey, dia akan membawa berkat. Ya. Jadi itulah antara sebabnya mengapa kita harus memupuk semangat kejiranan. Ya. Jadi menjalankan aktiviti gotong royong ni boleh memupuk semangat kejiranan. Ya, memandangkan kepentingan semangat kejiranan tu, jadi kita haruslah ada usaha-usaha untuk memupuk semangat kejiranan. Apakah yang kita boleh lakukan? Jadi pelajar boleh fikir, ya. Kalau jiran sepakat membawa berkat, adakah macam program rukun tetangga? Okey, boleh tak ia memupuk semangat kejiranan? Okey. Katakan kita nak jalankan aktiviti gotong royong, boleh tak ia memupuk semangat kejiranan? Bagaimana? Kalau kita kata menjalankan aktiviti gotong royong, kita boleh huraikan bagaimana? Ya, kalau kita menjalankan program rukun tetangga, macam mana? Ia boleh memupuk semangat kejiranan. Ya. Jadi kita boleh selitkanlah ungkapan macam muafakat membawa berkat ke. Contoh-contohlah. Mungkin adik-adik pun tahu, ya. Kita mungkin boleh mengadakan majlis Jumaat terbuka. Jadi antara usaha-usahalah memupuk semangat kejiranan. Okey. Atau apa lagi cara-cara untuk memupuk semangat kejiranan ni? Apa lagi yang kita boleh buat? Okay. Mungkin kita boleh adakan kempen kesedaran. Okay. Antara usaha tu kempen kesedaran lah. Apakah pendapat adik-adik tentang kempen kesedaran? Ya, kempen kesedaran untuk memupuk semangat kejiranan. Okay. Kita ada majlis Jumaat terbuka, kita menjalankan aktiviti gotong royong. Okay. Mungkin ada orang tak sedarlah
mengapa pentingnya kita harus hidup berjiran, ya. Adakah adik-adik mengenali jiran-jiran adik? Tahu tak siapa yang tinggal dekat bersebelahan dengan rumah adik? So kadang-kadang sebab kita terlalu sibuk kita tak mengenali siapa yang tinggal, siapa jiran kita, ya. Biasanya kita kenal lah, kan. Jadi adalah kebaikannya, ya. Jadi kita mengadakan kempen kesedaran, ya, tentang kepentingan hidup berjiran. Siapa jiran kita, kita tolong menolong, ya. Jadi menjalankan aktiviti gotong royong kita boleh memupuklah semangat kejiranan, ya. Kita boleh kenalilah dengan lebih dekat. Siapa jiran kita, ya. Kita tinggal bersama dalam satu kawasan kan. Jadi kalau kita kenal tu lagi baik kan. Jadi pentinglah, ya, semangat kejiranan, ya. So adik-adik boleh tak kalau kita banyak buat latihan tu, ya, rajin tulis karangannya. Apakah pendahuluan susun dulu, lepas tu baru mula tulislah, ya, perpaduan ke mungkin soalan boleh tanya pasal perpaduan. Ya, cara memupuk perpaduan. Kadang-kadang boleh memupuk semangat kejiranan. Kadang-kadang teman dia memupuk perpaduan, ya. Jadi kita kena tengok apakah kehendak soalan. Buat analisis dulu, ya, adik-adik. Jadi kehendak tu mesti ada satu fokus. Apakah fokus tu? Okey. Jadi bahan rancangan tu kalau fokus dia cara memupuk perpaduan. Okey. Jadi kita kena tulis pasal perpaduan lah. Kalau perpaduan tu penting tak? Mengapa perpaduan tu penting? Jadi pendahuluan kita boleh mula macam tu. Ya. Kalau tak ada perpaduan, stabil tak negara kita? Jadi adik-adik boleh fikir kepentingan perpaduan. Jadi kalau soalan tu tanya tentang semangat kejiranan, apakah kepentingan semangat kejiranan? Jadi pendahuluan tu kita boleh mulakanlah perpaduan amat penting supaya kunci utama kestabilan politik ke, atau cara adik-adik yang tersendirilah. Ini adalah satu cadangan sebenarnya. Ya, pendahuluan tu kita boleh mulalah. Mengapa rakyat Malaysia boleh harus bersatu padu, ya. Sebab kadang-kadang pembukaan tu mesti menarik, ya. Pembukaan karangan tu kalau menarik, lepas tu mereka akan tengoklah isi-isi yang adik tulis, ya. Sebenarnya perpaduan tu dia boleh mengorak langkah, ya, menyepadukan rakyat Malaysia, ya, masyarakat di Malaysia, ya. Jadi kita boleh memupuk semangat kejiranan, memupuk perpaduan dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Ya, lepas tu adik fikirlah macam mana kita nak memupuk perpaduan. Macam mana kita harus bertolak ansur. Ya, semangat kejiranan kalau tempat tu kita tinggal ada orang, ya, berbilang kaum, ya, ada tua, ada yang muda, ya. So macam mana kita nak memupuk semangat kejiranan, ya. Macam mana kita harus bertolak ansur, ya. Jadi perkara macam inilah. Persefahaman tu sangat penting, ya. Hormat menghormati jiran juga, ya. Jadi macam kalau 12 malam tu tak payahlah kalau kita buka radio, ya, pasang radio kuat-kuat, ya, sebab orang lain mungkin tidur. Jadi kita harus hormat menghormatilah persefahaman tu. Okey. Dan kesedaran. Ya, mungkin ada orang tak sedarlah. Mungkin mereka
lupa ya, orang lain mungkin nak tidur, besok nak kerja. Ya. Jadi banyaklah cara. Okey, atau mungkin kita boleh guna bahasa kebangsaan. Okey, antara caranya memupuk semangat kejiranan ke, memupuk perpaduan ke, mungkin kadang-kadang dengan satu bahasa kebangsaan, okey, kita boleh berkomunikasi dengan lebih baik. Okey, jadi banyaklah caranya lah. Menerusi kerjasama ke, mungkin kita boleh bekerjasama mengadakan aktiviti gotong royong ni. Ya, jadi ataupun kalau boleh majlis rumah terbuka. Banyak cara. Apa lagi? Okey. So kadang-kadang adik-adik boleh letaklah selitkan ungkapan yang menarik ya. Apa ungkapan yang menarik dalam soalan macam ni? Kalau nak memupuk semangat kejiranan ke atau memupuk perpaduan ke dalam kalangan masyarakat di Malaysia, adik-adik rasa apakah ungkapan yang sesuai? So, ungkapan sebenarnya boleh diselitkan ya dalam karangan ya. Jadi yang akan membuat karangan adik lebih menarik lah. Betul tak? Eh, Okey, jadi ungkapannya mungkin kita boleh menekankanlah usaha-usaha memupuk semangat kejiranan ni sangat pentinglah. Kalau tidak, kalau ada persengketaan antara kaum ke atau tiada semangat kejiranan ke, kalau mungkin selalu bergaduh ke, pun nanti nasi akan jadi bubur. Contohnya lah. Itu satu contoh ungkapan ya. Jadi kita boleh tulislah kita harus memupuk usaha-usaha memupuk semangat kejiranan lah. Sebelum terlambat. Betul tak? Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tu tak berguna. Mungkin salah satu cara kita nak mengakhiri jawapan kita. Okey. Mungkin dalam penutup adik boleh tulis macam ni lah atau mungkin cara lain ke. Jadi ini untuk menekankan betapa pentingnya usaha-usaha memupuk semangat kejiranan. Jadi selain daripada pendahuluan, sudah ada isi, ada huraian, contoh, penutup tu pun penting juga. Ya. Jadi kalau semua ni mantap, ya, tepat, ya, jadi adik-adik akan dapat markah yang baguslah. Kadang-kadang kita boleh letak peribahasa ya yang sesuai. Macam kalau kita boleh tulis ya, kalau kita bekerjasama bagau dengan tebing ke, atau kalau kita buat sesuatu bersama-sama ya. Kalau katakan bukit sama didaki ke, atau mungkin kita tulis lurah sama dituruni ke. Jadi orang nampaklah. Okay, kita buat sesuatu bersama. Macam aktiviti gotong royong ni, kita buat bersama kan? Bukan satu orang, banyak orang buat sekali. Ya, bergotong royong. Jadi kalau katakan nak membersihkan longkang-longkang yang tersumbat. Kalau longkangnya tersumbat, bila hujan turun, ya, berlakulah banjir kilat nanti. Tempat tu nanti akan penuh dengan air. Kenapa? Sebab longkang tersumbat. Jadi kalau kita nampak longkang besar tersumbat dengan sampah sarap ke, okay, kita boleh adakan aktiviti lah. Aktiviti gotong royong untuk membersihkan longkang-longkang ni. Jadi
orang yang tinggal dekat kawasan tersebut, okey, bila hujan lebat turun nanti, banjir kilat tak berlakulah. Dengan semangat kejiranan yang ada tu, dengan aktiviti yang dianjurkan, macam aktiviti gotong royong untuk bersihkan longkang-longkang ni yang penuh dengan sampah sarap, akan mendatangkan kebaikan kepada semua. Ya, tempat tinggal dekat situ, kalau kita cepat, ya, sebelum hujan turun tu kita bersihkan, jadi air tu akan dapat mengalir, ya. Jadi benda-benda macam ni sebab jadi dalam senario macam ni lah, kita harus pupuklah semangat kejiranan, ya. Semua bekerjasama, ya, bertolak ansur dan kita rasa macam kita faham kan kalau longkang tu penuh dengan sampah, kalau kita tunggu orang untuk datang bersihkan, mungkin ambil masa, ya. Jadi bila hujan turun, hujan lebat turun, kadang-kadang tak sempat, ya. Jadi orang akan meranalah bila tempat tu banjir. Semua perkakas rumah, kereta semua rosak, ya. Jadi aktiviti gotong royong ni penting. Bukan sahaja untuk memupuk semangat kejiranan, tapi sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Jadi semangat kejiranan ni sangat penting. Ya. Adik-adik, jadi apakah pendapat adik-adik? Okey. Mungkin adik-adik ada lagi usaha-usaha untuk memupuk semangat kejiranan ni dalam kalangan masyarakat ataupun memupuk perpaduan, ya. Jadi perpaduan ni sebenarnya penting lah. Okey. Jadi kita harus bekerjasama. Okey, usaha-usaha ni kesedaran, kepentingan bekerjasama, ya. Kalau kita ada 10 orang kerja tu cepat habis. Betul tak? Kalau kita membersih longkang tu, kalau satu orang ambil masa yang lama. Kalau 20 orang cepat. Betul tak? Jadi kerjasama dan keprihatinan rakyat tu sangat penting. Masyarakat, jiran-jiran semua bekerjasama. Jadi tempat tu sekejap je. Longkang tu semua dibersihkan. Kalau hujan turun pun banjir tak akan berlaku lah. Contohnya lah. Ya. Kalau tidak nanti rakyat atau orang dekat situ tu, masyarakat yang tinggal di kawasan itu akan hidup merana lah. So kalau bila berlaku tu, bila nanti dah hantuk baru tergadar tu tak baik lah. Ya. Jadi kita mungkin boleh mengunjung ke, tengok siapalah jiran kita, hai, bertanya khabar ke, atau kalau kita ada lebih makanan ke, atau contoh mungkin kita tanam pisang, pokok pisang ke, ada lebih pisang ke, kita boleh berkongsilah. Salah satu daripada cara untuk memupuk semangat kejiranan, ya. Mungkin tak boleh mengunjung sebab tertentu, kita mungkin ada cara yang lain, ya. Berkongsi makanan ke, mungkin masa perayaan tu kita boleh berkongsi sedikitlah, ya, buah-buahan ke. Betul? Jadi setakat ini ada apa-apa soalan tak? Yang adik nak tanya? Okay, jadi soalan kertas 1 SPM ni dia banyak soalan lah. Kadang-kadang dia boleh tanya pasal membaca ke, kepentingan macam mana memupuk tabiat membaca ke. Okay, memupuk semangat kejiranan, memupuk tabiat membaca. Okay, mungkin dalam 150 hingga 200 patah perkataan, adik-adik kena huraikan. Ya, huraikan. Jadi
cara sama jugalah, ya, yang tadi cikgu jelaskan, ya. Okey, jadi banyak ya, kita sudah lihat ya ciri-ciri sebuah pusat sumber sekolah yang baik, ya, macam mana nak memupuk semangat, kejiranan, ya, semangat perpaduan, kadang-kadang, kita kena berjaga-jaga jugalah di jalan raya. Okey, langkah-langkah menjaga keselamatan di jalan raya, ya. Semua ni sangat penting, ya. Jadi kalau dengan banyak buat latihan tu, adik-adik akan tahulah macam mana, ya, menulis karangan yang baik, ya. So karangan yang menepati termasuk semua bahan rangsangan, ya. Jadi mesti gramatis juga, ya, karangan adik-adik tu, ya. Tepat dari segi kata dan ayat. Okey. Kita akan lihat, ya, soalan ni. Okey. Huraikan ciri-ciri pemimpin pelajar yang berkualiti. Adik-adik pernah tengok tak pemimpin pelajar? Okey. Dekat sekolah adik-adik. Okey. Ada pemimpin pelajar yang berkualiti. Apakah ciri-ciri yang ada? Okey. Pada pendapat adik-adik. Ciri-ciri pemimpin pelajar yang berkualiti. Kalau adik-adik nak jadi seorang pemimpin, okey, atau kalau adik-adik lihat pemimpinnya yang adik kenali, apakah ciri-ciri yang adik nampak tu, yang berkualiti lah, yang baik lah, yang bukan yang tak sepatutnya kita ikut. Okey, jadi dalam pendahuluan tu kena menariklah, okey, menarik hati pembaca. Pemeriksa bila dia baca pendahuluan kalau menarik tu adik-adik akan dapat lebih markah, ya. So mungkin adik-adik boleh cuba kaitkan dengan isu semasa, ya. Isu semasa yang adik-adik ada baca surat khabar kan. Jadi dalam pendahuluan tu adik-adik kaitkan dengan isu semasa yang adik-adik tahulah. Okey. Mungkin kempen kerajaan, okey, yang adik tahu tu, okey. Kenapa ya kita buat macam ni? Tujuannya kita dapat menunjukkanlah adik-adik ni mempunyai ilmu pengetahuan yang luas. Kalau banyak membaca tu, pengetahuan adik menjadi lebih luas, betul tak? Ilmu pengetahuan adik. Jadi dalam pendahuluan tu, selain daripada pendahuluan yang menarik, okey, kaitkan pada isu semasa, apa lagi yang adik boleh buat? Okey. Mungkin menggunakan ayat persoalan ke, berkaitan tema soalan ke. Ya. So, dalam soalan ni, apakah isi-isi penting yang akan adik letakkan? Okey, pendahuluan tu dah ada katakan, okey, isi-isi. Ya, isi-isi penting yang penting tu kita letak dulu, ya. Okey. So mungkin awal ayat tu kita tulislah. Dalam setiap perenggan baru kita letak isi kita, ya. Ayat isi atau ayat idea kita. Ya, perenggan pada awal ayat. Okey, lepas tu kita huraikan isi yang kita tulis tu. Betul tak? So kita huraikan isi dengan jelas. Ya. So idea tu kita huraikanlah secara perluasan,
ya, dan fokus pada isi. Apakah isi yang kita tulis tadi? Okay, katakan isi tu kita tulis mempunyai sasiah yang terpuji. Okay, ciri pemimpin katakanlah sebab dalam pembelajaran kita isi tu mempunyai sasiah yang terpuji. Jadi kita huraikanlah. Isi kita ni. Apakah contoh? Contoh sasiah yang terpuji tu. Tak ayat peribahasa ke? Ya. Mungkin kita boleh tulis ya. Ciri-ciri ni, ciri-ciri pemimpin pelajar yang berkualiti ni, kadang-kadang mereka mungkin kata melentur bulu biarlah dari rebuhnya. Ya, dari awal lagi mereka memupuk ciri-ciri ni. Ciri-ciri pemimpin pelajar yang berkualiti ya. Kadang-kadang dari awalnya mereka sudah mengajarlah pemimpin-pemimpin adakan perancangan. Buat perancangan sebelum kita melakukan sesuatu. Ya. Bila kita buat sesuatu, kita ada tak merancang atau terus saja buat tanpa merancang? Ya, katakan pelajarlah atau pemimpin pelajar. Ya, bila kita buat sesuatu itu, kita kenalah mempunyai perancangan. Ya, perancangan tu sangat penting. Ya, apa lagi ciri-ciri pemimpin pelajar yang berkualiti? Katakan sudah ada isi, okey? Isi kena cukup, betul tak? Salah satu daripada tip kita tu, isi mesti cukup. Kalau isi tak cukup tu, maka pun kurang. Ya, idea tu kena relevan, kena cukup. Ya, dan apa lagi? Idea tu kena matang juga ya. Idea yang matang. Ya. Jadi fikir betul-betul. Apakah ciri-ciri pemimpin pelajar yang berkualiti? So, idea yang adik ada tu, adik kena tahulah macam mana nak huraikan dengan jelas. Ya, huraian yang jelas, sekali dengan contoh, sekali dengan ungkapan yang menarik tu, atau peribahasa ke, selikan, di mana yang betul, tempat yang betul, yang relevan tu, itulah antara titip. Ya, macam mana untuk dapat makan yang lebih baguslah. Okey. Selain itu, jangan lupa ya, wacana tu kena lengkaplah. Unsur bahasa semua kena tepat. Ya. Kadang-kadang pelajar dapat makan yang cemerlang. Ya. Lepas tu jangan lupa ya, kira dan catat juga ya. Kira dan catat jumlah perkataan karangan adik-adik tu. Jangan lupa. Jadi adik-adik kenalah tengok masa. Ya, catat jumlah perkataan kena kira lah. Bila habis tulis tu, catat pada akhir karangan jumlah ya perkataan. Ya, jadi ungkapan menarik dalam soalan ni. Nah, ungkapan menarik ni kadang-kadang kita boleh guna peribahasa, kita boleh guna frasa menarik, ya, atau petikan ucapan. Apa lagi? Ungkapan yang kita boleh guna. Tadi kita guna peribahasa ataupun simpulan bahasa, ya. Kata-kata hikmat pun sesuai jugalah. Tapi mesti tepat ya, mesti relevan pada soalan. Okey? Jadi belajar kena ingatlah peruntukan masa untuk buat rangka ya, fikir apa nak ditulis. Mungkin fikir juga isi-isi secara ringkas ke, mungkin tulis apakah isi-isi yang ringkas, ya, apakah huraian ringkas, okey. Buat rangka dululah. Okey, untuk soalan adik-adik tu. Lepas tu barulah tulis karangan. Ya. Jangan terus saja tulis lepas tu alamak, tak betul pula. Jadi masa dah digunakan tapi jawapan tu tak betul.
Okey. Jadi, ingat ya adik-adik, tip-tip semua ni, okey. Ah, Kalau boleh adik-adik nanti lepas sesi kita ni, adik-adik cuba, ah, baca, okey. Baca contoh-contoh karangan ke, cuba buat lebih banyak latihan, ya. Macam ciri-ciri pemimpin pelajar yang berkualiti ni, huraikan. Macam mana nak huraikan ciri-ciri pemimpin pelajar? Apakah isi dulu? Lepas tu huraikan. Jadi isi kat sini dah sudah kita bagikan. Bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas. Kalau pemimpin pelajar tak bertanggungjawab, macam manalah jadi pemimpin pelajar ya? Sangat penting bertanggungjawab. Jadi salah satulah. Selain daripada bekerja dengan efisien, ya, belajar buat kerja dengan efisien, ya, cakap dia pelajar yang tekun, dia kena bertanggungjawab juga ya bila melaksanakan tugasnya. Ya, mengapa? Jadi sini pemimpin pelajar kan biasanya dia akan menjadi contoh kepada pelajar yang lain, betul tak? Jadi kalau dia tak bertanggungjawab macam manalah, ya. Nak jadi contoh pada pelajar yang lain. Jadi pemimpin pelajar ni dia mesti ada maklumat yang jelas, ya. Maklumat yang jelas apa yang hendak dibuatnya, ya. Dia kena juga menjadi model. Menjadi contoh tu macam model lah. Betul tak? Jadi kalau nak jadi model tu apa ciri-ciri? Progresif, dia kena proaktif. Betul tak? Ah, Selain pada proaktif, progresif, ya. Apa lagi? Ciri-ciri nak jadi model atau jadi contoh. Ciri-ciri pemimpin pelajar yang berkualiti. Jadi mesti ada niat yang jujur. Niat tu penting. Ah, mu- Sasiah yang terpuji ya. Apakah niat di sebalik apa yang dibuatnya? Betul tak? Sebab dia nak menjadi contoh dan teladan yang baik untuk pelajar lain. Jadi niat tu, niat yang jujur, ya. Tak nak macam udang di sebalik batu ke, ya. Jadi ciri-ciri pemimpin pelajar yang berkualiti lah. Jadi bila adik sudah pun tulis ya, apakah isi-isi tu huraian tu penting ya. So huraian yang jelas, jangan lupa ya. Dan ayat tu jangan ada kesalahan ejaan yang ketara ya. Kesalahan-kesalahan tata bahasa ketara ni biasanya pemeriksa akan tolak markah lah. Bila kurang jelas ke huraian idea dia kurang jelas, pemeriksa pun uh, tak akan bagi markah yang memuaskan. Ya. Jadi kita kena bagi idea, kita kena huraikan dengan jelas, idea tu kena matang. Ya. Dan letak ungkapan menarik lah. Kata-kata hikmat yang adik tahu ke, mungkin frasa yang menarik, mungkin adik banyak membaca, petikan ucapan ke, apa lagi yang adik boleh letak. Okey. Jadi nanti adik-adik balik, okey, buka buku, okey, lepas tu tulislah ayat-ayat tu yang adik huraikan tu mesti lengkap ya. Bila ayat, jangan tulis ayat tergantung ya. Ayat tergantung ni nanti pemeriksa akan tolak markah juga ya. Jadi mungkin adik pernah dengar tak penanda wacana? Penanda wacana adik tahu kan? Betul tak? Ah, Penanda wacana tu adik cuba gunalah. Mana yang
adik rasa boleh guna tu tempatnya bersesuaian, adik gunalah. Ya macam pemanis karangan, ya, guna penanda wacana. Jangan lupa ya. Jadi rangka karangan tu sangat penting. Adik boleh catat-catat, dalam rangka karangan tu adik tulis apakah penanda wacana yang adik nak guna. Ya, bersesuaianlah untuk soalan yang ada dalam kertas soalan. Betul? Okey. Pernah dengar kan? Penanda wacana jangan lupa ya. Okey. Jadi inilah cara-cara. Okey. Kadang-kadang ciri-ciri pemimpin pelajar yang lain yang mungkin adik tahu. Okey. So menjadi contoh dan teladan yang baik tu maksudnya okey, menjadi model. Okey. Jadi adik boleh tulis jugalah mempunyai mungkin mungkin pemimpin pelajar tu berinovatif. Ya. Sekarang ni sangat pentinglah kita mesti berinovatif. Cara baru untuk melakukan sesuatu. Ya. Idea baru. Ya, kalau nak jadi pemimpin, okey, kira katakanlah ada pernah dengar tak macam Elon Musk ke atau mungkin pemimpin negara, okey, atau mungkin pemimpin syarikat, okey, apakah ciri-ciri? Jadi ciri-ciri pemimpin pelajar ni salah satu hari nanti akan jadi pemimpin, okey, dan bekerja di syarikat, betul tak? Okey, jadi apakah ciri-ciri yang penting tu? Ciri-ciri pemimpin. Jadi berinovatiflah. Mesti ada inisiatif. Ada tak nampak pemimpin pelajar yang kena disuruh berbuat? Tak ada inisiatif. Jadi adakah itu satu pemimpin pelajar yang berkualiti? Jadi cuba adik fikirkan. Jadi ciri-ciri ni adik boleh baca ya. Kalau nak jadi pemimpin negara ni, pemimpin negara yang berkualiti ni, apakah ciri-ciri yang harus ada? Okey. Jadi kita bolehlah baca surat khabar ke, majalah ke, atau mungkin karangan, contoh karangan ke. Okey. Jadi atau kita boleh berkongsi idea ke dengan pelajar lain, ya. Jadi kita tengok fokus. Fokus apa? Kalau ditanya ciri-ciri pemimpin pelajar, kita tulislah ciri-ciri pemimpin pelajar. Kalau fokus tu katakan menggalakkan semangat membaca. Okey. Jadi kalau fokus tu kat situ, jadi kita kena tulislah pasal tabiat membaca ni. Macam mana kita nak menggalakkan semangat membaca? Ya. Macam mana kita nak tulis pendahuluan? Semangat membaca tu sebab kalau kita nak tulis satu karangan yang bagus, yang cemerlang, kita harus lebih banyak membaca. Ya, dari awal lagi kalau tabiat membaca ni dipupuk sejak kecil lagi lah. Kalau melentur buluh tu biar dari rebulnya, betul tak? Jadi semangat membaca ni kalau kita pupuk, apakah kepentingannya? Okey. Jadi tabiat membaca ni bagus atau tidak? Ada pelajar yang suka membaca akan menghabiskan masanya membaca. Sebab membaca ni sebenarnya boleh menjana sel-sel otak tau. Menjana sel-sel otak. Betul tak? Selain daripada kita dapat pengetahuan yang lebih lah. Okey. Dia macam pengetahuan tu, ilmu pengetahuan tu macam pelita hidup. Kalau kita tak membaca, kita banyak perkara yang kita tak tahu. Betul tak? So jadi ilmu kira pelita hidup. Sebab tu penting.
banyak membaca, kita boleh tulis karangan yang cemerlang. Ya, sebenarnya kurang membaca tu, kadang-kadang kita tak tahulah nak tulis isi apa yang seharusnya kita tulis. Jadi kita juga dapat masa kita tu kita guna dengan cara yang baiklah. Membaca tu kita akan dapat lebih banyak pengetahuan, ya. Kita akan nanti berjaya dalam bidang yang dicuburi. So kalau adik banyak membaca, lain kali adik akan cemerlang. Okey, mungkin dalam bidang yang adik pilih tu, adik banyak membaca, banyak buat latihan, ya, adik akan berjaya. Okey, ilmu pengetahuan tu sebab apa yang kita belajar tu setiap hari kita boleh belajar benda yang baru, ya. Jadi kita boleh menggaraplah ilmu yang relevan, ya, dengan cita-cita. Jadi tiap-tiap hari pastikan adik-adik selepas SPM juga, okey, adik-adik baca. Tiap-tiap hari sekurang-kurangnya baca. Kalau ada boleh, ada masa baca karangan bahasa Melayu. Okey. Kalau adik-adik rasa macam tak nak baca, tak nak buat benda lain, paksa diri untuk baca. Ada kebaikan untuk adik-adik. Ya. Selama kelamaan, adik-adik akan biasalah dengan bahan bacaan ilmiah. Jadi nanti macam jadi satu kebiasaan. Satu hari pastikan adik-adik ulang kaji ya. Bukan saja buat karangan, buat benda macam baca surat khabar dan majalah. Ya. So kadang-kadang kita harus ambil inisiatif lah. Ciri-ciri pemimpin pelajar. Kita selain daripada tahu apakah ciri-ciri pemimpin pelajar untuk buat karangan, ya sebenarnya untuk kita juga ambil inisiatif untuk buat soalan percubaan. Ya. Sesi pembelajaran kita ni kita pilih contoh soalan. Ya. Kita boleh berkongsi. Tapi adik-adik kena ambil inisiatif ya. Jadi ambil inisiatif untuk baca, okey, kuatkan semangat membaca. Okey. Jadi bukan saja dapat menjana siasat otak adik lah. Nanti adik boleh dapat keputusan yang lebih cemerlang. Ya. Kadang-kadang kita kalau kita membaca, adik-beradik kita tengok kita rajin membaca, kita akan jadi model yang baik untuk adik-adik kita. Dia nampak, abang kakak rajin membaca, saya pun nak membaca. Ya. Jadi kita tak boleh berdalih lah. Kita sibuk buat benda lain, lupa membaca. Jadi kita harus ambil inisiatif ya. Ambil inisiatif dan jadi model lah kepada adik-beradik kita. Jadi ciri-ciri pemimpin pelajar ni, okey, dia mesti ada siasat bertanggungjawab ya dalam melaksanakan tugas. Jadi contoh pada adik-adik. Jadi bukan saja untuk peperiksaan SPM, ya. Salah satu daripada sebablah atau kita nak baca, tapi ia boleh adik-adik boleh jadi contoh kepada orang lain. Ya. Jadi adik-adik kena tekadlah. Rajin berusaha sebab rajin berusaha tu tangga kejayaan. Betul tak? Jadi kadang-kadang kan sekolah dia kita ada macam kempen membaca ke, bulan membaca ke. Jadi kita menjadi contohlah dan teladan. So kalau adik merupakan pemimpin pelajar kat sekolah, jangan lupa ya menjadi contoh dan teladan kepada pelajar lain. Proaktif. Jangan tunggu ibu bapa kita tanya, sudah buat ulang kaji ke belum? Okey, itu bukan pemimpin pelajar yang berkualiti. Antara ciri-ciri itu, kita kenalah proaktif. Ikhlas, mesti ikhlas ya.
Kadang-kadang kita jadi pemimpin. Mengapa adik-adik, katakan adik-adik merupakan pemimpin, mengapakah adik-adik jadi pemimpin? Apakah tujuan di sebaliknya? Adakah adik-adik ikhlas? Jadi ciri-ciri kita boleh sertailah ciri-ciri tu mungkin kena ikhlas dan amanah tu kira ciri juga tau. Mesti ikhlas dan amanah bila kita ada tugas kepimpinan. Ya, bila kita buat sesuatu ikhlas. Ya, mesti ikhlas dan niat yang baik. Okey, dan bertanggungjawab. Okey, so jadi pelajar-pelajar ada soalan tak? Okey, jadi banyak ciri-ciri antaranya mempunyai sasiah yang terpujilah. Ya, bertanggungjawab menjadi contoh dan juga apa yang cikgu kongsi tadilah. Ya, kadang-kadang ni di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Ya, kalau kita nak buat sesuatu tu, kalau adik nak dapat keputusan yang cemerlang tu, adik ada kemahuan, mesti ada jalan. Apa jalannya? Kita sudah kongsi ya. Jadi ambil inisiatif lah. Ya, gunakan masa dengan baik. Jadi masa itu emas. Betul tak? Jadi kadang-kadang kata-kata hikmat tu bila sesuai tu kita boleh selitkan ya. Masa itu emas, atau apa lagi ya, kalau hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Ya, kalau nak buat tu, walau apapun rintangan atau cabaran yang dihadapi, kita buat juga. Betul tak? Tapi kalau tak nak tu, banyaklah dalihnya, 1000 dalih. Ya, jadi adik-adik nak tak keputusan yang cemerlang? Okey. Jadi kenalah rajinlah. Okey, buat perancangan. Jadi karangan tu kena buat perancangan. Ingat ya, rangka karangan itulah perancangan. Nak rancang apa nak ditulis untuk karangan. Rancang dulu, buat perancangan, lepas tu tulis karangan tersebut. Jadi boleh kaitkan ya. Tengok ciri-ciri pemimpin pelajar, kita kena buat perancangan. Sama juga bila kita buat karangan tu, tulis. Rancang dulu ya, buat kerangka karangan ya. Ingat ya, buat analisis kehendak soalan dulu. Tadi kita sudah kongsi, betul tak? Jangan terus tergesa-gesa untuk menjawab soalan. Kadang-kadang apa yang kita baca, kita sudah ingat tu, mungkin lain daripada apa yang dikehendaki oleh soalan. Jadi baca soalan tu betul-betul ya. Baru mula. Okey tak adik-adik? Okey. Sekarang ni kita tengok ya, huraikan pendapat anda tentang kepentingan memiliki keluarga bahagia. Sekarang kita tukar pula. Kita tengok kepentingan memiliki keluarga bahagia. Ya, keluarga bahagia tu penting tak? Okey. Sekarang ni kepentingan keluarga ni kita boleh mengukuhkan institusi keluarga ya. Nah, keluarga bahagia sebenarnya dapat melahirkan anak-anak yang berjaya. Ya, kadang-kadang bila kita tengok ya sikap tolak ansur dalam keluarga, bila ahli keluarga tu saling sayang menyayangi ya, tiada selalu bergaduh ke, atau biasanya antara ahli keluarga ni kita dapat perhatikanlah bila ada saling menyayangi, mereka bertolak ansur antara satu sama lain ya, anak-anak pun rasa gembira. Bila anak-anak rasa gembira, mereka pun dapat
belajar dengan lebih baik. Okey, katakan kalau rumah tu selalu orang ahli keluarganya bergaduh ke, berbising ke, anak-anak pun susah nak belajar. Ya. Ah, um, jadi sebenarnya keluarga bahagia tu sangat pentinglah. Ya. Negara akan jadi lebih harmoni juga ya kalau semua keluarga hidup bahagia. Okey. Jadi pendapat anda lah. Apakah pendapat adik-adik ya tentang kepentingan memiliki keluarga bahagia? Ya. Jadi kita sangat bernasib baiklah ya kalau keluarga kita ni hidup bahagia. Betul tak? Ya. Dapat membentuk sikap positif anak-anak juga sebab anak-anak tengok. Ingat tak tadi kita kata ciri-ciri pemimpin pelajar. Sebenarnya anak-anak pun lihat ya model ya. Jadi sebenarnya kalau tak ada keruntuhan institusi keluarga, okey, negara akan jadi lebih maju ya. Kalau selalu banyak keruntuhan berlaku, okey, institusi keluarga, mungkin kadang-kadang ada nampak tak suami isteri yang selalu bertikam lidah? Ah, tak tahulah sama ada adik-adik pernah lihat ke, anak-anak pun rasa gelisah ya, risau ya, apalah yang berlaku. Ya, jadi huraikan pendapat anda, okey? Sangat pentinglah memiliki keluarga bahagia. Ya, mengapa? Mengapa ia penting? Jadi isinya mengukuhkan institusi keluarga, ya, dapat melahirkan anak yang berjaya, ya. Itulah antara kepentingan memiliki keluarga bahagia. Ya. Apa lagi? Kepentingan memiliki keluarga bahagia ni. Jadi kaitkanlah dengan isu semasa. Ya. Mungkin negara kalau jadi lebih maju, kalau semua orang hidup harmoni, okey, pelaburan asing pun meningkatlah. Betul tak? Jadi kaitkanlah. Kalau adik boleh, jadi adik kena berfikiran matanglah. Ya. Jadi kalau banyak pelaburan asing, apa akan berlaku? Okey. Jadi baguslah untuk ekonomi kita, betul tak? Ya. Jadi selain daripada mengukuhkan institusi keluarga, ya, terdapat banyak ya kebaikan. Ya. Kepentingan memiliki keluarga yang bahagia. Siapa tak nak keluarga yang bahagia, betul tak? Biasanya kadang-kadang pelajar kalau keluarganya tak bahagia, ulang kaji pun susah. Okey. Jadi dia akan pergi ke mungkin pusat sumber sekolah lah untuk buat ulang kaji. Jadi tadi kita kata tentang pusat sumber sekolah, betul tak? Apakah ciri-ciri pusat sumber sekolah yang baik? Ingat tak? Jadi tempat yang kondusif, suasana yang kondusif untuk pelajar-pelajar belajar. Ya. Kalau keluarga tu bahagia, tak ada ibu bapa yang sering bertikam lidah, anak-anak tu boleh belajar kat rumah lah. Ya. Okey. Jadi bagi pendapat anda tu, cuba tulis secara matang lah. Kadang-kadang dia boleh tanyalah banyak pendapat anda ke tentang menangani kejadian buli ke, pendapat anda tentang sebab sekarang ni banyak kan kejadian buli, jadi dia boleh tanya tentang kepentingan memiliki keluarga bahagia atau berikan pendapat anda, huraikan pendapat anda, apakah yang anda rasa tentang menangani kejadian buli, penting tak? Ya. Panjang huraian anda tu tulis antara 150 hingga 200
patah perkataan, ya. Jadi adik-adik kena tengok betul-betul ya maklumat yang dibagi tentang kes buli tu. Ya, baca betul-betul. Kalau dibagi tu, cuba anda belajar baca ya. Jadi sebenarnya dalam apa-apa pun kita haruslah wujud sikap tolak ansur ya. Dalam semua kes lah. So sikap saling sayang menyayangi. So tak adalah kejadian kes buli ke, keruntuhan keluarga ke, institusi keluarga. Okey, kadang-kadang dia boleh tanya, huraikan pendapat anda mungkin perkara lain pula. Mungkin cara mengenal jasa guru contohnya. Okey, dalam kertas bahasa SPM ni, okey, macam mana kita nak mengenal jasa guru? Okey, mungkin dalam 150 hingga 200 patah perkataan, berikan cara-cara. Okey, atau pendapat anda tentang alam sekitar. Jadi, itulah sebabnya sangat penting adik-adik kena lebih banyak membaca. Okey, pencemaran alam sekitar tu. Apakah pendapat pelajar-pelajar? Jadi pencemaran alam tu adik-adik kena tulislah. Mengganggu kesihatan kehidupan ke. Okey, macam ni kita bagi isi. Jadi kalau pencemaran alam sekitar, adik kena fikir ya. Kalau adik banyak membaca tu, terus isi tu akan datang cepatlah. Adik tak perlu fikir lama sebab kan dia ada masa kan untuk adik buat ni. Jadi adik kena bagikan masa dengan baik-baik ya. Jangan ambil terlalu banyak masa sampai tak cukup masa untuk habiskan kertas satu ni ya. Jadi kita ada bahagian A, bahagian B ya. So bahagian A ni berpandukan dia banyak rangsangan kan. So jadi kita kena tengoklah macam pencemaran alam ni. Terus apakah akibat pencemaran alam sekitar? Okey. So dalam minda adik tu kena adalah suhu dunia meningkat ke, apakah kadang-kadang dia mungkin tak tanya kepentingan memiliki keluarga bahagia. Apakah tentang mungkin pencemaran alam sekitar, apa akibatnya. Okey, atau bencana alam boleh berlaku ke, mengganggu kesihatan kehidupannya flora fauna ke. Okey, jadi adik kena tahulah macam mana nak huraikan. Okey. Atau mungkin kadang-kadang dia tanya tentang penyakit yang berbahaya. Huraikan pendapat anda tentang penyakit yang berbahaya. Contohnya lah. Jadi kita boleh berkongsilah. Kadang-kadang dia tanya tentang usaha memupuk semangat kejiranan, tentang penyakit yang berbahaya. Ya. Macam katakan pandemik COVID ni. Okey. Penyakit yang berbahaya ni, apa kita kena buat? Okey. Jadi berkongsilah apakah yang boleh dilakukan untuk menangani atau mengurangkan kes COVID-19. Okey. Jadi kita tak boleh leka lah. Kita tak boleh leka, kita belum menenang lagi kan. Jadi duduk kat rumah, rajin buat soalan dan cuba jawab soalan-soalan ramalan SPM ya. Jadi dalam 150 hingga 200 patah perkataan, adik-adik boleh tulislah huraian adik-adik. Macam jangan keluar ke tanpa urusan ya, untuk mengenani dan mengurangkan kes COVID-19. Ya, banyaklah caranya. Adik-adik boleh tulis cara adik fikir, adik boleh berkongsi ya, mungkin jangan menyentuh ke benda-benda yang kotor ke, yang ada kuman ke, COVID-19 ke, atau macam berkongsi dengan orang ramai tanpa pakai topping masker atau
Sama dah macam ni, ya. Jadi pelitup muka tu sangat penting kan? Tak boleh keluar rumah tanpa pelitup muka ke. Okey. Jadi banyaklah cara-cara ya. Okey. Adik-adik apa-apa soalan tak? Okey. Jadi huraikan pendapat anda tu banyak contoh soalan rangsangan sebenarnya ni, dan kadang-kadang dia mungkin boleh tanya jugalah isu semasa kes ponting sekolah antara murid, ya, macam mana nak mengenali apakah gejala ponting sekolah. Apakah sebab-sebab pelajar ponting sekolah? Ya. Jadi kertas SPM 1 ni dia banyaklah. Jadi adik-adik sebab tu kena membaca, ya, membaca dan menghayati informasi yang diberi, ya. Jadi bahan rangsangan tu adik-adik tulis dan cuba baca. Okey. Kadang-kadang sebab-sebab pelajar ponting sekolah. Adik-adik tahu tak? Mengapa kadang-kadang adik-adik tak jadi pergi sekolah? Apa adik-adik buat? Okey, kadang-kadang mungkin pengaruh rakan sebaya. Rakan sebaya kata, "Oh, tak payah pergi sekolah lah." Ya. Mungkin pengaruh rakan sebaya. Okey, apa lagi? Okey, jadi adik kena huraikanlah. Mungkin ada yang tak berminat pada pelajaran pasal macam susah, tak buat persediaan, tak buat perancangan, ya. Atau mungkin mereka berjaga sampai lewat malam ke. Okey. Sebab-sebab antara sebabnya lah. Jadi adik kena huraikanlah kenapa dia berjaga hingga lewat malam, apa yang dia buat. Ni nanti nasi akan jadi bubur lah ni. Berjaga sampai lewat malam, lepas tu tak buat ulangan kaji. Macam mana nak dapat keputusan yang baik. Jadi tak boleh ya. Adik kena pergi sekolah, kena rajin pergi sekolah, janganlah berjaga sampai lewat malam pukul 3, pukul 4 pagi tak tidur ya. Kena ada tidur yang mencukupi juga ya. Kalau nak buat, cubalah. Mungkin ada boleh tidur ke pukul 10 ke 11 ke, sebab pagi-pagi adik-adik kelas kan. Jadi walaupun kadang-kadang ibu bapa tak ada masa untuk buat pemantauan, kita macam pemimpin yang pelajar yang berkualiti juga, ya, kita kena tahulah apa perancangan sendiri. Pukul berapa buat apa, pukul berapa buat apa. Jadi kalau kita lihat balik, ya, kita boleh kaitkannya dengan soalan-soalan yang lain juga. Ya. Jadi semua ni yang adik belajar hari ni sebenarnya ada gunanya untuk kehidupan adik-adik. Ya, bukan saja untuk dapat keputusan yang bagus untuk SPM. Lepas tu adik-adik cuba praktikkanlah. Ya, macam keselamatan di jalan raya, apa yang harus dibuat. Ya, huraikan pendapat anda. Jadi adik-adik boleh tulislah. Nanti kalau adik-adik ada masa nanti ya, cuba praktis. Ya. Satu daripadanya ialah mendengar. Ya, satu lagi ialah untuk buat latihan. Boleh tak adik-adik? Okay. So ingat ya, sebelum kita mengakhiri sesi pembelajaran kita hari ini, ingat ya, perenggan pertama tu biasanya mesti ada pendahuluan. Ya, baca soalan dulu betul-betul, lepas tu pendahuluan. Okey. Lepas tu perenggan kedua tu masuk isilah. Isi huraian dan ayat penegasan isi 1. Lepas tu isi 2, isi ketiga, isi keempat ke, atau penutup lah. Lepas tu akhiri dengan penutup. Jangan tak tulis penutup pula. Jadi kena tengok betul-betul ya. Masa mesti cukup untuk tulis penutup. Nanti macam tergantung pula lah. Huraian mesti luas ya, meluas, and awas jumlah perkataan. Ya, jangan lebih banyak-banyak. Okey. Biasanya
Jangan pula tulis sikit sangat. Nanti macam nampak macam murid sederhana dan lemah, tak cukup perkataan pula. Okey. Jadi sebab tu perancangan sangat penting. Okey. Antara ciri-ciri pemimpin pelajar mempunyai perancangan, so adik-adik pun buatlah perancangan adik nanti ya. Okey. So sebagai kesimpulannya, pendahuluan tu mulakan ayat dengan istilah yang diterima, tetapi mesti menariklah kalau boleh ya. Cuba buat perancangan nak tulis apa, okey, yang menarik hati. Apakah yang akan kita lihat dari segi apakah yang pemeriksa nak tengok, nak baca. Apakah yang akan menarik perhatian pemeriksa. Okey. Lepas tu kita tulis. Apakah yang akan menarik pembaca. Pembaca kita ni pemeriksa, betul tak? Jadi kita tulis. Kena soalan tu mesti kaitkan dengan isu semasa kalau boleh lah. Kaitkan dengan isu semasa. Selitkan peribahasa. Adik-adik kan ada baca peribahasa tak? Adik-adik kan tahu kan peribahasa dan maksudnya kena tepat lah. Ya. Mungkin slogan atau kempen kerajaan ke yang adik tahu. Cuba selitkan. Okey. Kadang-kadang adik-adik pun boleh guna ayat persoalan lah. Mungkin berkaitan dengan tema soalannya, dan bina ayat pengesannya kehendak soalan. Jangan lupa guna penanda wacana, ya, guna pemanis karangan. Okey. Jadi akan lancarlah ayat-ayat adik tu, betul? Okey, isi tu ada ayat-ayat tu gramatis, kosakata tu luas, isi tu, okey, ayat isi dan ayat idea tu buat pada awal ayat. Mula perenggan tu buat aja awal ayat pada perenggan baru. So tiap-tiap perenggan baru tu adalah isi adik-adik tu. Ya. Dan ayat tu ingat ya, mesti ada subjek dengan ada predikat lah. Okey. Dan apa lagi? Okey. Mungkin kadang-kadang kita guna ayat penegasan. Ayat penegasan tu apa? Ada belajar tak ada ayat penegasan? Okey. Kadang-kadang kita tulis isi, kita boleh menegaskan isi kita tu. Sebab mungkin isi tu sangat penting, jadi kita buat ayat penegasan. Ya? Macam mana? So mungkin kita boleh katakan kita boleh tulis mungkin jelaslah bahawa usaha-usaha untuk memajukan, kita guna perkataan macam jelaslah bahawa. Okey? Atau mungkin cara yang lain boleh lah. Atau kalau adik tak nak guna jelaslah bahawa, apa lagi yang boleh adik tulis? Cuba fikir. Ayat penegasan. Kita nak menegaskan sesuatu. Macam mana? Apa lagi? Cuba fikir. Mungkin kesimpulannya ke, tuntasnya ke, lepas tu tulislah apa yang adik nak tegaskan tu ya. Jadi penutup tu macam kesimpulan lah. Nak tulis apa penutup tu? Nak habis dah. Okey, pemeriksa akan bagi markah. Jadi penutup kita tu mesti mantap jugalah. So kalau macam kita larikan maraton, jadi yang penting tu sampai garisan penamat, betul tak? So apakah yang akan adik buat untuk penutup? Adik akan tulis apa? Okey, untuk buat penutup tu. Macam mana nak buat satu penutup yang mantap? Okey, apakah yang adik boleh buat? Tulis. Okey, cuba fikirkan dulu ya sebelum cikgu berkongsi tip peperiksaan ya. So penutup. Dah habis dah.
pendahuluan kita dah tulis, isi dah cukup, isi mantap, kita dah menegaskan isi kita sekarang ni. Habislah, penutup. Satu perenggan tu nak tulis apa adik-adik? Hai. Okey. Biasanya apakah yang adik-adik tulis? Ya. Adakah adik-adik beri cadangan ke? Okey. Atau mungkin ada katakan dia tanya huraikan pendapat anda. Adakah adik-adik bagi pandangan ke? Pendapat anda ke? So kita tengok soalannya. Macam dalam soalan ni, huraikan pendapat anda tentang usaha. Jadi pandangan atau pendapat anda, okey, dan mesti tepat ya. Tema kehendak soalan ni tentang usaha untuk memajukan sektor pelancongan. Ya. Jadi kita kaitkan balik ya. Jadi beri cadangan anda terhadap mungkin tema soalan kita ni. Kalau dia tanya sektor pelancongan lah tu. Ya. Apakah harapan anda tentang tema ni? Apakah harapan anda untuk memajukan sektor pelancongan? Antaralah cara kita boleh akhiri penutup kita lah. Penutup kita juga mesti menarik ya. Kalau boleh, jadi kadang-kadang kan kita boleh sertailah macam katakan soalan satu tadi yang langkah-langkah menjaga keselamatan di jalan raya. Okey, kita nak buat penutup. Penutup dia macam mana? Kita boleh letaklah pandu cermat jiwa selamat ke, atau cara lain. Mungkin kita guna slogan ke, biar lambat asalkan selamat ke, contohnya lah. Ya. Jadi semua ni adik-adik boleh guna ya. Coba katalah slogan lah. Mungkinlah katakan soalan tentang ciri-ciri pemimpin. Mana dia? Ciri-ciri pemimpin ni. Okey. Jadi kepimpinan melalui teladan. Kita mungkin boleh selitkan ke? Mana? Ni tadi kita cakap tentang ciri-ciri pemimpin pelajar yang berkualiti. Ya, jadi kita boleh selitkan kepimpinan melalui teladan. Okey, kita boleh kaitkanlah. Jadi banyaklah cara ya. Jadi ada banyak lagi tip-tip ya macam mana nak menjawab soalan ni. Jadi harap-harap adik-adik fahamlah sedikit ya, dapat sedikit sebanyak perkongsian kita, okey, dan adik-adik boleh buat persiapan atau persediaan dan perancangan adik-adik ya. Bagus. Okey, jadi ada soalan tak sebelum kita mengakhiri sesi kita ni? Okey, sebenarnya kalau kita nak tulis banyak ya cara untuk macam memulakan isi baru tu. Okey, kalau kita nak mempunyai sasaran yang terpuji, lepas tu kita nak tulis bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas. Jadi kita nak memulakan isi baru, macam mana kita nak tulis? Ya. Mungkin ada nak guna selain itu ke, di samping itu ke. Betul tak? Apa lagi? Okey. Selanjutnya ke, dalam pada itu ke. Jadi ayat kita macam lebih lancar lah. Betul tak? Atau kalau nak buat huraian tu hal ini demikian kerana ke cara adik-adik tersendiri. Okey. Kalau kita nak bagi contoh, misalnya ke contohnya lah jelaslah bahawa dan lepas tu kita sambunglah ayat kita tu. Okey. Baiklah. So kita sekarang ni lebih kurang dah sampai penghujung ya sesi pembelajaran yang pertama. Okey, jadi bila kita nak memulakan perenggan penutup tu, ingat ya, mungkin adik-adik nak
senang tu kita tulislah secara kesimpulannya, ya. Kadang-kadang, kita boleh tulis konklusinya, ya. Banyak cara. Adik-adik pun mungkin tahu, secara tuntas, ya. So kita habiskan karangan kita, ya, sebelum mengakhiri wacana ni. Lepas tu kita habis tulislah, penutup kita tu, ya. Baiklah, ada apa-apa soalan sebelum kita mengakhiri sesi ni? Okey, jadi adik-adik kalau semua faham ya, tak ada soalannya, so baguslah. So selamat mencuba ya adik-adik, ya. Jumpa lagi.